Krisis panas Arab Saudi, presisi Jerman bertemu kehangatan Malaysia. Peristiwa yang berlaku di Arab Saudi telah mengejutkan dunia. Haba teruk pada suhu 53 darjah Celcius menyebabkan purata 200 kematian setiap hari. Dalam masa 6 hari sahaja, seramai 1,301 orang telah kehilangan nyawa. Pakar mengatakan ini adalah bencana yang tidak pernah berlaku dalam sejarah perubatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, segera menghantar pasukan perubatan paling elit dari seluruh dunia. Tetapi apa yang berlaku di sana telah membalikkan semua kaedah perubatan yang sedia ada. Apa sebenarnya yang berlaku? Sokongan dan langganan Anda adalah dorongan terbesar kami. Sila tinggalkan komen di bawah dan beritahu kami dari mana Anda menonton video ini sekarang. Saya Dr. Michael Hartman. Saya bertanggung jawab dalam perubatan kecemasan di Hospital University Hamburg, Jerman selama 15 tahun. Dalam bidang rawatan stroke haba di seluruh Eropa, saya boleh dikatakan berada di tahap yang paling atas. Sebenarnya, saya mempunyai sebab yang istimewa. 7 tahun lalu, anak lelaki saya, Thomas, meninggal dunia akibat stroke haba. Thomas, yang berusia 8 tahun pada masa itu, rebah di kem musim panas dan sudah terlambat ketika dibawa ke hospital. Sejak hari itu, saya menumpukan segala-galanya kepada rawatan stroke haba demi memastikan tiada lagi kanak-kanak seperti Thomas yang meninggal dunia. Selepas 15 tahun penyelidikan dan kajian semula, saya menjadi pakar terkemuka di Jerman. Apabila saya menerima permintaan penghantaran segera dari WHO kali ini, jantung saya berdebar kencang. Bagi saya, ini adalah seperti takdir. Semasa perbincangan di bilik mesyuarat hospital untuk membentuk pasukan, saya mengumpulkan pakar perubatan kecemasan paling elit dari Jerman. Namun, saya mendengar berita yang kurang menyenangkan. Kabarnya, Malaysia juga akan menghantar pasukan perubatan. Saya dan rakan sekerja berasa agak janggal. Dalam keadaan yang ekstrem seperti ini, apa yang dapat dibantu oleh pasukan perubatan Asia? Terutama dalam rawatan stroke haba, Eropa mempunyai teknologi yang tiada tandingannya di dunia. Bukankah tahap perubatan Malaysia agak biasa? Seorang rakan sekerja dalam mesyuarat berkata, mungkin pasukan perubatan Asia ingin belajar daripada kita. Dia mencadangkan agar penghantaran itu dianggap sebagai lawatan pemerhatian. Saya juga berpendapat sedemikian. Kemudian, saya mendengar berita lain. Pasukan Malaysia juga akan membekalkan peralatan penyejukan perubatan. Rakan sekerja tersenyum dan berkata, mungkin untuk promosi komersial, saya juga merasakan ia hanyalah langkah pemasaran dan tidak mengambil peduli. Yang penting, saya akan menunjukkan prestasi terbaik saya di sana. Semasa menaiki kapal terbang, saya masih berasa yakin, kerana saya mempunyai pengalaman 15 tahun dan teknologi perubatan tahap tertinggi Jerman. Dan yang paling penting, demi anak lelaki saya mesti berjaya. Di Arab Saudi, saya akan mengetuai penyelesaian krisis ini. Pasukan Malaysia boleh membantu di sisi. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menyedari betapa besar salah tanggapan saya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya saksikan di sana. Sebaik sahaja turun dari kapal terbang di lapangan terbang Riyadh, saya tidak dapat bernafas. Inikah rasanya suhu 52 darjah Celcius? Udara terasa seperti besi panas membara. Setelah berjalan beberapa langkah, seluruh badan saya basah kuyup dengan peluh. Adakah ini benar-benar suhu di mana manusia boleh hidup? Walaupun pemandu teksi menghidupkan pendingin hawa pada tahap maksimum, sukar untuk menahan panas. Apabila tiba di hospital, saya terkejut. Di hadapan unit kecemasan, ambulans beratur panjang seperti medan perang. Jumlah pesakit yang dibawa dengan pengusung melebihi jangkaan. Pasukan perubatan Arab Saudi kelihatan sangat letih. Pengarah hospital keluar menyambut saya. Perasaan putus asa terpancar jelas di wajahnya. Dia berkata, jumlah kematian harian terlalu banyak dan tidak dapat ditanggung. Dia berkata, pakar terkemuka Jerman telah tiba, keadaan pasti akan bertambah baik sekarang. Saya menjawab dengan yakin. Saya berkata, jangan risau, saya akan menyelesaikannya. Namun, pengarah hospital menambah satu ayat lagi. Pasukan perubatan Malaysia juga tiba semalam dan sudah mula beroperasi. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Malaysia? Pengarah itu menggelengkan kepala. Dia berkata, mereka membawa beberapa peralatan khas dan sedang memasangnya, tetapi belum terlibat dalam rawatan pesakit. Saya berfikir, ternyata pasukan Malaysia masih kekal sebagai peranan pembantu. Mungkin ini kali pertama mereka menghadapi situasi ekstrem seperti ini. Jadi mereka panik
Saya segera mula merawat pesakit, tetapi sebaik sahaja melihat pesakit pertama, saya juga panik. Ini adalah tahap yang sama sekali berbeza daripada strok haba yang saya alami di Jerman. Ramai pesakit yang suhu badannya melebihi 45 darjah, sukar bernafas, dan hilang kesedaran. Saya menggunakan kaedah rawatan terkini yang saya bawa dari Jerman, tetapi hasilnya menyedihkan. Lebih separuh daripada pesakit yang saya rawat tidak pulih. Aneh, kerana di Jerman, kadar kejayaan saya melebihi 90%. Semasa berjalan di koridor hospital pada waktu makan tengah hari, saya menyaksikan pemandangan yang aneh, wad di mana pasukan perubatan Malaysia berada sangat sunyi. Wad-wad lain bising dengan bayangan pesakit, doktor, dan tangisan keluarga. Saya mengintai dengan rasa ingin tahu. Sungguh pelik. Kebanyakan pesakit di wad pasukan Malaysia berada dalam keadaan stabil. Saya tidak faham bagaimana perkara ini boleh berlaku. Namun saya masih yakin. Saya percaya kaedah rawatan saya adalah yang terbaik. Mungkin pasukan Malaysia bernasib baik atau hanya menjaga pesakit yang kurang teruk. Pada hari ketiga, saya benar-benar kecewa. Keadaan pesakit di bawah jagaan saya terus merosot. Peralatan penyejukan paling canggih yang dibawa dari Jerman juga tidak berkesan. Walaupun suhu badan diturunkan, organ pesakit sudah rosak. Saya cuba mengubah suai kaedah rawatan sepanjang malam. Tetapi sia-sia. Pada jam 5 pagi, seorang lagi pesakit meninggal dunia. Seorang lelaki berusia 40, bapa kepada 2 orang anak, seperti yang saya dengar. Pada saat itu, saya teringat anak saya Thomas, 7 tahun lalu. Saya merasakan kepakaran perubatan yang saya anggap terbaik, sekali lagi tidak berdaya. Saya pergi ke bumbung hospital untuk merokok. Saya yang biasanya tidak merokok, terlalu tertekan hari itu. Beberapa kaki tangan perubatan Arab Saudi datang. Mereka berkata kepada saya, jika dokter terkemuka Jerman pun begini, pasukan Malaysia pasti lebih teruk kan? Tetapi anehnya, hampir tiada kematian di wad pasukan Malaysia. Saya tidak percaya. Saya bertanya, bagaimana mungkin? Doktor Arab Saudi menggelengkan kepala. Mereka berkata, mereka juga tidak tahu, seolah-olah ada rahsia istimewa. Saya segera berlari ke wad pasukan Malaysia. Saya ingin melihat sendiri. Suasana sudah berbeza dari pintu masuk wad. Terasa kesejukan yang jelas berbeza dari tempat lain. Seolah-olah pendingin hawa dihidupkan sangat kuat, tetapi tiada bunyi bising sama sekali. Saya lebih terkejut apabila melihat di dalam wad. Pesakit tidur dengan selesa, nilai ketepuan oksigen normal, dan suhu badan stabil. Seorang doktor Malaysia menghampiri saya. Dia memberi salam dengan sopan dan memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Tan Ming Wei. Saya tidak dapat menahan diri dan terus bertanya, kaedah apa yang Anda gunakan? Profesor Tan tersenyum dan menjawab, tiada yang istimewa, cuma berusaha untuk membuat pesakit selesa. Kemudian, dia membawa saya ke sebuah bilik. Terdapat peralatan yang tidak pernah saya lihat dipasang di sana. Dindingnya ditutup dengan panel biru dan terdapat peranti rumit di siling. Profesor Tan menjelaskan, ini adalah sistem penyejukan pintar PTBM yang dibangunkan oleh PTBM. PTBM, Pusat Teknologi Bioperubatan Malaysia, adalah syarikat khusus biopenggilangan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2023. Ia ditubuhkan bersama oleh Institut Teknologi Malaysia, MITEK, dan Pusat Pembangunan Bioteknologi, CBD, di bawah inisiatif kerajaan. Asalnya adalah syarikat yang mengkhusus dalam pembuatan biofarmaseutikal canggih seperti vaksin mRNA, vektor virus, dan terapi sel. Baru-baru ini, ia telah membangunkan sistem kawalan suhu jitu perubatan yang boleh memantau suhu badan setiap pesakit secara real-time dan mengekalkannya pada suhu optimum. Saya terkejut. Saya berpendapat, teknologi yang ringkas tidak mungkin menghasilkan perbezaan sedemikian. Tetapi keadaan pesakit tidak dapat dinafikan. Jauh berbeza dengan pesakit di bawah jagaan saya, malam itu saya tidak dapat tidur. Keyakinan saya terhadap keunggulan perubatan Jerman mula goyah. Pagi hari keempat, saya mendengar berita yang mengejutkan. Statistik kadar kematian seluruh hospital diumumkan. Kadar kematian di wad yang dikendalikan oleh pasukan Jerman adalah 15%. Pasukan Eropah yang lain juga pada tahap yang sama. Tetapi kadar kematian di wad pasukan Malaysia adalah 0%. Bermakna tiada seorang pun yang meninggal dunia. Saya melihat angka itu dan tidak dapat mempercayainya. Saya menyangka pasti ada kesilapan. Saya membuat spekulasi bahawa pasukan Malaysia mungkin hanya memilih pesakit yang kurang teruk.
Tetapi pengarah hospital memanggil saya dan memberitahu perkara yang berbeza. Pesakit di bawah jagaan pasukan Malaysia sebenarnya berada dalam keadaan yang lebih parah, terutamanya menjaga pesakit kritikal yang suhu badannya melebihi 47 darjah. Saya benar-benar tidak percaya. Jadi, saya terus pergi ke wad pasukan Malaysia sekali lagi. Kali ini, saya mahu memerhati dengan lebih teliti. Sebaik sahaja memasuki wad, kesejukan itu sekali lagi menyelubungi saya. Tetapi kali ini juga, saya tidak mendengar bunyi bising. Saya sangat ingin tahu tentang prinsip di sebaliknya. Profesor Tan menghampiri saya dan berkata, "Jika Anda ingin melawat, sentiasa dialu-alukan." Kemudian, dia memperkenalkan seorang pesakit kepada saya. Seorang lelaki berusia 65 tahun. Pesakit yang suhu badannya 48 darjah semasa masuk dan hampir mati otak. Kini, dia pulih sepenuhnya. Saya meminta untuk melihat rekod perubatan pesakit itu. Ia benar-benar menakjubkan. Nilai pada hari pertama masuk adalah hampir pasti mati, tetapi sejak hari kedua, semua penunjuk bertambah baik secara mendadak. Profesor Tan terus menjelaskan, sistem penyejukan PTBM mengawal suhu badan pesakit dengan jitu, bukan sekadar menurunkan suhu, tetapi mengekalkan suhu optimum untuk setiap organ dan menyesuaikannya secara real-time mengikut keadaan pesakit. PTBM adalah syarikat yang bermatlamat untuk menjadi TSMC dalam bioperubatan, ditubuhkan sebagai perusahaan strategik oleh Kerajaan Malaysia selepas menyedari keperluan untuk keupayaan biopenggilangan autonomi setelah pandemik COVID. Ia menggabungkan teknologi pembuatan pintar Malaysia dan teknologi biopenggilangan terkemuka dunia. Khususnya, ia mempunyai teknologi tahap tertinggi dunia dalam platform sel stem, pengeluaran mRNA, dan pembuatan vektor virus. Tetapi dia menekankan, teknologi sahaja tidak cukup. Yang paling penting adalah hati kita dalam melihat pesakit. Pada saat itu, seorang jururawat Malaysia menghampiri pesakit. Saya terkejut melihat pemandangan itu. Jururawat itu memegang tangan pesakit. Bukan sekadar memegang, tetapi bercakap dengan hangat, seolah-olah menjaga ahli keluarga. Walaupun pesakit tidak sedarkan diri, dia terus cuba berkomunikasi. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Di Jerman, kami hanya melihat pesakit sebagai objek perubatan, dan kami belajar bahawa interaksi emosi tidak efisien. Tetapi kaki tangan perubatan Malaysia berbeza. Mereka melayan semua pesakit seperti ahli keluarga sendiri. Mereka meronda wad sehingga larut malam, memastikan keselamatan pesakit. Pada saat itu, saya menyadari, ada sesuatu yang tidak boleh dijelaskan hanya dengan teknologi. Saya merasakan keikhlasan kaki tangan perubatan Malaysia terhadap pesakit. Petang hari kelima, hospital berada dalam keadaan darurat. Seorang putera diraja Arab Saudi dibawa masuk dalam keadaan koma. Strok haba kritikal dengan suhu badan 49 darjah. Pengarah hospital bergegas memanggil saya. Kerabat diraja itu meminta pakar terkemuka Jerman merawatnya. Saya merasakan tekanan yang besar. Jika saya gagal menyelamatkan kerabat diraja, ia akan menjadi memalukan di peringkat antarabangsa. Tetapi pada masa yang sama, saya menganggapnya sebagai peluang. Kali ini, saya mesti berjaya untuk membuktikan keunggulan perubatan Jerman. Putera itu dipindahkan ke bilik rawatan paling mewah. Saya menggunakan semua peralatan yang dibawa dari Jerman dan menggunakan kaedah penyejukan dan farmaseutikal terkini. Beberapa jam pertama, ada harapan. Suhu badan kelihatan menurun perlahan-lahan. Tetapi selepas 6 jam, keadaan mula merosot. Tekanan darah putera menurun secara mendadak. Indeks hati dan buah pinggang meningkat ke tahap bahaya. Saya mencuba pelbagai kaedah, tetapi sia-sia. Sekitar jam 10 malam, keadaan putera menjadi lebih kritikal. Degupan jantungnya mula tidak teratur. Saya berpeluh dingin dan mencuba preskripsi terakhir, tetapi tidak berkesan. Pukul 2 pagi, saya benar-benar putus asa. Tiada apa lagi yang boleh dilakukan. Saya terpaksa menerima hakikat bahawa walaupun dengan teknologi tertinggi Jerman, saya tidak dapat menyelamatkan putera. Pada saat itu, pengarah hospital berkata dengan berhati-hati kepada saya, "Mahukah kita meminta bantuan pasukan Malaysia?" Pada mulanya, saya menolak. Saya tidak percaya pasukan Malaysia boleh menyelamatkan pesakit yang saya gagal. Tetapi pengarah memohon dengan bersungguh-sungguh, mengatakan ia adalah isu marwah diraja dan kami mesti mencuba semua kemungkinan. Akhirnya, saya mengalah. Saya memutuskan untuk meminta bantuan pasukan Malaysia. Profesor Tan memeriksa keadaan putera dan berkata, "Masa tidak banyak, tetapi ia berbaloi untuk dicuba." Kemudian,
Dia meminta agar sistem penyejukan PTBM dipindahkan ke bilik rawatan Putra. Dalam masa 30 minit, semua peralatan telah dipasang. Kaki tangan perubatan Malaysia berkumpul di sekeliling Putra. Pergerakan mereka seperti organisme tunggal. Dengan kerjasama pasukan yang sempurna, setiap orang melaksanakan peranan masing-masing. Profesor Tan mengaktifkan sistem. Sejak saat itu, suasana di bilik rawatan berubah sepenuhnya. Bunyi mekanikal berkurangan, hanya bunyi penyejukan yang lembut kedengaran. Selepas sejam keajaiban berlaku, suhu badan Putra mula stabil. Tekanan darah juga pulih perlahan-lahan. Saya tidak dapat mempercayainya dan terus memeriksa monitor. Pukul 6 pagi, Putra membuka matanya. Kesedaran pulih sepenuhnya. Pada saat itu lutut saya terasa lemah. Setelah Putra pulih, saya bertanya dengan bersungguh-sungguh kepada Profesor Tan, bagaimana ini mungkin? Profesor Tan tersenyum tenang dan berkata, rahasianya adalah gabungan teknologi dan hati. Saya tidak faham maksud ayat itu. Profesor Tan membawa saya ke bilik mesyuarat pasukan Malaysia. Di sana, dia menjelaskan prinsip sebenar sistem penyejukan PTBM. Ia bukan sekadar menurunkan suhu, tetapi mengawalnya selaras dengan bioritma pesakit. Ia menganalisis semua penunjuk seperti degupan jantung, pernafasan, gelombang otak, dan lain-lain secara real-time untuk mencipta persekitaran rawatan yang optimum untuk setiap pesakit. Saya terkejut. Saya bertanya, sejak bila teknologi jitu seperti ini mungkin? Profesor Tan menjawab, ini adalah teknologi yang mula dibangunkan oleh PTBM 10 tahun lalu. Pada mulanya, ia digunakan untuk pengurusan suhu dalam proses pembuatan biofarmaseutikal, kemudian diperluaskan ke bidang perubatan. PTBM adalah syarikat yang ditubuhkan dengan menggabungkan teknologi pembuatan pintar Malaysia dan teknologi biopenggilangan dari National Resilience, AS. Khususnya, ia mempunyai teknologi tahap tertinggi dunia dalam platform sel stem, pengeluaran mRNA, dan pembuatan vektor virus. Tetapi dia menekankan, hanya teknologi tidak cukup. Yang paling penting adalah hati kita dalam melihat pesakit. Barulah saya menyadari mengapa kaki tangan perubatan Malaysia berjaga di sisi pesakit sedemikian. Mereka tahu bahawa walau betapa jitu pun mesin itu, ia tidak dapat menggantikan kehangatan manusia. Profesor Tan berkata kepada saya, ketepatan dan saintifik perubatan Jerman adalah yang terbaik di dunia. Tetapi pesakit bukan mesin, tetapi manusia. Kita mesti merawat dengan hati. Pada saat itu, saya teringat anak saya Thomas 7 tahun lalu. Pada masa itu saya hanya fokus pada rawatan perubatan dan tidak sempat memegang tangan anak saya dan bercakap kata-kata hangat. Saya seolah-olah lupa sebab sebenar mengapa saya ingin menjadi doktor. Profesor Tan menyambung, Thomas pasti tahu hati ayahnya dan tahu betapa kerasnya ayahnya sebagai doktor berusaha untuk menyelamatkannya. Dia akan bangga melihat ayahnya menyelamatkan begitu ramai orang seperti ini sekarang dan akan menyokong ayahnya menjadi doktor sebenar. Pada saat itu saya menitiskan air mata. Rasa bersalah yang saya pendam selama 7 tahun perlahan-lahan cair. Saya akhirnya menyadari dan menemui semula sebab sebenar mengapa saya menjadi doktor. Saya sedar bahawa peranan doktor bukan sekadar menyembuhkan penyakit, tetapi menyembuhkan manusia. Pada hari terakhir, seorang pegawai dari Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengumumkan penilaian. Beliau mengisytiharkan bahawa hasil pasukan perubatan Malaysia dalam situasi haba teruk ini adalah bersejarah. Seluruh Timur Tengah akan menjadikan sistem perubatan PTBM Malaysia sebagai penanda aras mulai sekarang. Lebih-lebih lagi, mereka akan melantik kaki tangan perubatan Malaysia sebagai perunding. Saya terdiam melihat pemandangan itu. Saat di mana perubatan Jerman yang saya banggakan ditolak sepenuhnya. Tetapi anehnya, bukannya marah, saya berasa hormat. Profesor Tan menghampiri saya dan berkata, mahukah kita menjaga pesakit bersama-sama? Pertemuan ketepatan Jerman dan kehangatan Malaysia dapat mencipta keajaiban yang lebih besar. Saya segera menerima cadangan itu. Sejak hari itu, saya bekerja bersama kaki tangan perubatan Malaysia. Walaupun pada mulanya janggal, saya perlahan-lahan mengikut cara mereka, mengingati nama setiap pesakit dan keadaan keluarga, bercakap dengan hangat, dan memegang tangan mereka semasa rawatan. Yang menakjubkan, kelajuan pemulihan pesakit di bawah jagaan saya semakin cepat. Walaupun rawatan yang sama, hasilnya jelas berbeza. Pesakit mula mempercayai dan mengikut saya. Suatu hari, saya menceritakan kisah kehilangan anak saya 7 tahun lalu kepada Profesor Tan. Saya berkata, pada masa itu,
Saya hanya fokus pada rawatan perubatan dan tidak dapat mengadakan perbualan terakhir yang baik dengan anak saya. Profesor Tan mendengar dengan tenang. Kemudian, dia menghiburkan saya dengan berkata, Thomas pasti tahu hati ayahnya dan tahu betapa kerasnya ayahnya sebagai doktor berusaha untuk menyelamatkannya. Pada saat itu saya menitiskan air mata. Rasa bersalah yang saya pendam selama 7 tahun perlahan-lahan cair. Profesor Tan menyambung, Thomas pasti bangga melihat ayahnya menyelamatkan begitu ramai orang seperti ini sekarang dan akan menyokong ayahnya menjadi doktor sebenar. Saya akhirnya menyadari dan menemui semula sebab sebenar mengapa saya menjadi doktor. Saya sadar bahawa peranan doktor bukan sekadar menyembuhkan penyakit, tetapi menyembuhkan manusia. Pada hari terakhir, seorang pegawai dari Kementerian Kesihatan Arab Saudi membuat penilaian. Beliau mengisytiharkan bahawa hasil pasukan perubatan Malaysia dalam situasi haba teruk ini adalah bersejarah. Beliau mengumumkan bahawa seluruh Timur Tengah akan menjadikan sistem perubatan Malaysia sebagai penanda aras mulai sekarang. Saya memberi keterangan pada acara itu. Saya berkata, apa yang ditunjukkan oleh kaki tangan perubatan Malaysia bukan sekadar teknologi, tetapi falsafah. Hati yang melayan pesakit seperti keluarga adalah kaedah rawatan tertinggi. Pada hari saya kembali ke Jerman, Profesor Tan memberi saya hadiah. Ia adalah rantai kunci tenunan songket Malaysia yang kecil. Dia berkata, ia adalah tali yang menghubungkan hati pesakit dan doktor. Saya menyimpan hadiah itu dengan mendalam, bertekad untuk menyimpannya seumur hidup dan hidup sebagai dokter sebenar. Saya yang kembali ke Jerman telah menjadi orang yang berbeza sama sekali. Rakan sekerja di Hospital University Hamburg terkejut dengan perubahan saya. Saya tidak lagi melayan pesakit dengan dingin dan mekanikal seperti dahulu. Saya mula menunjukkan keprihatinan yang hangat kepada setiap pesakit. Pengarah hospital memanggil saya untuk melaporkan apa yang berlaku di Arab Saudi. Saya menceritakan segala-galanya dengan jujur. Saya bercakap tentang hasil menakjubkan yang ditunjukkan oleh kaki tangan perubatan Malaysia dan falsafah mereka. Seluruh hospital terkejut, sukar untuk menerima hakikat bahawa perubatan tertinggi Jerman pun mempunyai sesuatu untuk dipelajari daripada Malaysia. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya menjelaskan satu demi satu pengalaman saya, membuktikan ketepatan sistem perubatan PTBM dan keberkesanan penjagaan pesakit ala Malaysia. Beberapa bulan kemudian, permintaan rasmi datang dari Kementerian Kesihatan Jerman. Mereka ingin memajukan pertukaran teknologi perubatan dengan Malaysia. Saya dilantik sebagai ketua pihak Jerman. Sejak itu, saya berulang-alik antara Malaysia dan Jerman membuat rancangan pertukaran perubatan. Menghantar dokter Jerman untuk menjalani latihan di Malaysia. Sebaliknya, menjemput kaki tangan perubatan Malaysia untuk memberi ceramah di Jerman. Perkara yang menakjubkan berlaku. Pertemuan teknologi perubatan kedua-dua negara mencipta sinergi, melahirkan kaedah rawatan yang menggabungkan ketepatan Jerman dan hati Malaysia yang hangat. Setahun kemudian, perubahan yang lebih besar berlaku. Seluruh Eropah mula menggunakan pakai kaedah penjagaan pesakit ala Malaysia. Perancis, UK, Itali, semuanya menghantar kaki tangan perubatan ke Malaysia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga memilih sistem perubatan Malaysia sebagai case model. Apabila Profesor Tan melawat Jerman, saya membawanya melawat seluruh Hamburg. Pada masa itu, Profesor Tan berkata, perubatan global yang sebenar bukan hanya tentang teknologi. Yang penting adalah hati yang mengakui dan mempelajari kekuatan negara yang berbeza. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata itu. Kini, rantai kunci tenunan songket Malaysia yang diberikan oleh Profesor Tan tergantung di pejabat saya. Apabila pesakit melihatnya dan bertanya, saya sentiasa menerangkan kisah tentang seni perubatan sebenar yang saya pelajari di Malaysia. Saya berkata, hati yang melayan pesakit seperti keluarga adalah kaedah rawatan tertinggi. Semalam, seorang pesakit istimewa datang. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun menunjukkan simptom awal strok haba. Saat melihat kanak-kanak itu, saya teringat anak saya Thomas. Tetapi kali ini berbeza. Saya memegang tangan kanak-kanak itu dan bercakap dengan hangat. Saya berkata, jangan takut, cikgu pasti akan buat kamu sihat. Saya menyembuhkan kanak-kanak itu sepenuhnya menggunakan kaedah rawatan yang saya pelajari di Malaysia. Saya terharu melihat ibu bapanya menitiskan air mata kesyukuran. Kini, saya yakin, kuasa sebenar seni perubatan datang dari hati. Pengajaran berharga yang saya pelajari di Malaysia itu tidak akan saya lupakan seumur hidup. Saya ingin menyampaikannya kepada lebih ramai doktor. Seperti kata Profesor Tan,
Teknologi boleh ditiru, tetapi hati mesti diwarisi. Kisah hari ini berakhir di sini. Kami di Kisah-Kisah Malaysia sentiasa menantikan surat dan sumbangan anda. Sila hubungi kami bila-bila masa. Terima kasih kerana menonton hingga akhir hari ini. Terima kasih kerana menonton Kisah-Kisah Malaysia. Langganan, sokongan, dan like anda adalah motivasi terbesar kami untuk menghasilkan video. Kami akan terus berusaha untuk menyediakan kandungan yang terbaik di masa hadapan.